Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Piu Rahmat dalam rancangan Ummati. Ummati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walaupun kami tidak hidup bersamamu, kami cuba menghidupkan sunnahmu. Masya-Allah, tabarakallah. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, saya di manakah ini? Inilah nama tempat Malakat Mall yang berkait rapat dengan pengasasnya. Jadi kalau bila saya sebut Malakat Mall, siapa yang duduk dalam perjuangan ekonomi Islam mesti kenal pengasasnya. Jadi mari kita kenal sikit sebanyak tentang biodata pengasasnya. Beliau dilahirkan di Kedah dan dibesarkan di Penang. Subhanallah, semenjak umur 12 tahun, beliau telah ada visi dan misi untuk menjadi kaya dan mengayakan ummah. Subhanallah, 12 tahun dah janam. Dah mula meniaga nasi lemak, dah mula meniaga kad raya. Subhanallah, kadang-kadang kita malu dengan beliau sebab kita umur 12 tahun kuat bermain. Subhanallah, beliau merupakan orang yang telah ada visi dan misi untuk mengayakan ummah dan mengayakan masyarakat Muslim sini daripada kecil. Dan sampai sekarang, subhanallah, beliau dah ada macam-macam yang diusahakan. Saya tak sabar nak jumpa beliau. Dan ada satu hashtag beliau yang cukup luar biasa. Sampai sekarang saya nak tanya beliau, apakah makna di sebalik hashtag itu? Make a Muslim Great Again. Ulang lagi sekali ya. Make Muslim Great Again. Jadikan Muslim kembali hebat. Subhanallah. Jom ikut saya bertemu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya-Allah. Selamat datang ke Malakat Mall. Allah, cantiknya tempat ni, Coach. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya tuan-tuan perempuan memang sangat teruja sebab ni first time kami jumpa, tapi saya follow lama dah. Masya-Allah. Follow lama di media sosial. Alhamdulillah. Saya pun duk follow juga tu. Ya ke? Allah, saling bertukar manfaat lah kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi ramai yang mungkin ramai di media sosial kenal sebagai Coach Fazil. Tapi siapa sebenarnya di sebalik nama Coach Fazil, macam mana boleh dapat title coach ke? Masya-Allah, tabarakallah. Boleh kenalkan diri? Sedikit tentang macam mana pakai nama title coach tu, sebab dulu saya lepas berhenti Dell, saya ambil business coaching license. Jadi jurulatih perniagaan. Jadi saya coach bisnes, bukan coach bola. Dan saya juga merupakan pengasas kumpulan pendidikan Brainy Bunch. Alhamdulillah, kita ada 103 cawangan seluruh negara, 4 di Singapura, 2 di Indonesia dan juga 1 sekolah charity di Gaza dan juga sekolah antarabangsa di Sabah Jaya. Dan 102 di Malaysia saja. Yes. Subhanallah, dan saya dapat khabar dalam masa 10 tahun ni nak ada 100 Malakat Mall juga. Insya-Allah, tolong doakan tuan. Dan benda bukan mustahil tuan-tuan, sebab Brainy Bunch boleh ada 100, mesti Malakat boleh juga, insya-Allah. Dia tak mustahil tu pasal apa? Allah punya kuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Dengan kuasa Allah, apa pun boleh, insya-Allah. Insya-Allah. Piu, kita ni dah sampai kat Malakat Mall ni. Baik. Kalau tak melawat dan pergi tempat yang paling hot dekat Malakat Mall ni, tak sah. Kat mana tempat paling hot? Jom kita pergi. Boleh. Silakan. Coach depan Baik. Saya follow. Sila. Hanya dengan cara kita become great, kita boleh pastikan bahawa keadilan Islam tu dapat dirasai dan menguasai dunia dan membantu menyelesaikan masalah-masalah besar dunia. Dia kata ni mall Melayu takut tak boleh jadi apa semua. Jadi kami terpaksa ataupun dipaksalah in a way develop brand-brand sendiri. Jadi alhamdulillah kurang setahun kita dah develop lebih 34 brand. Masya Allah, tabarakallah, Coach. Cantiknya tempat ni. Kat mana kita sebenarnya ni, Coach? Kita sekarang berada di Malakat Food Street. Dalam Malakat? Dalam Malakat. Subhanallah, Malakat Food Street. Maksudnya sini terimpunnya makanan? Yes, kat sini kita ada lebih 600 menu makanan. 600 menu? Ya. Sebab tu kita order lagi, kotak penuh meja kita. Nanti lepas kita sembang ni, baru kita makan, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan, masya-Allah tabarakallah, kita bersama dengan Coach Fazil untuk membicarakan tentang ekonomi Islam dan bagaimana Coach Fadil hari ini melakukan sunnah yang menyebabkan Coach dan juga timnya dekat dengan Nabi SAW. Masya-Allah. Coach, bila kita sebut berkaitan tentang Coach sendiri, saya follow page Coach. Ada satu hashtag yang menarik. Make a Muslim Great Again. Make a Muslim Great Again. Subhanallah. Sebenarnya apa big why ataupun niat Coach dan juga tim bila asaskan tagline tu? Apakah niat awalnya? Kita sedia maklum bahawa
the Muslim used to be great. Kita dah dululah dalam sejarah. Dan pada waktu Islam memerintah dunia, kita dapati bahawa seluruh dunia aman. Betul. Kan? Jadi keadilan dapat dirasai, kebajikan orang bukan Islam terjaga. Betul. Atas sebab itu, kita merasakan perlu the Muslim jadi great again. Sebab hanya dengan cara kita become great, kita boleh pastikan bahawa keadilan Islam tu dapat dirasai dan menguasai dunia dan membantu menyelesaikan masalah-masalah besar dunia. InsyaAllah. Maksudnya kita perlu jadi hebat kembali sebab nak membantu orang lain. Benar. Allahu Akbar. Tapi coach, jujur cakap masih ada lagi orang Islam sekalipun yang allergic dengan perkataan Islam dan Muslim. Bila kita buat perkara ni, macam coach buat Malakot Mall ni untuk ada ramai orang Islam ataupun mungkin nak kita kata nak buat Islam kembali hebat, kadang-kadang ada orang perli BMF, ada orang perli berkaitan dengan Muslim. Sebenarnya coach, adakah Malakot Mall ni sebenarnya inspirasi pada BMF ataupun sebenarnya awal lagi susuk galonya? Jadi untuk makluman semualah PU, tahun 2019, tahun lepas saya cetukan satu program yang kita panggil Ayuh Bangkit. Ayuh Bangkit. So kita buat total 2019 hampir 5 program Ayuh Bangkit, dan pada waktu itu saya nak cetuskan kebangkitan kuasa dalam ekonomi ni. Dan bila saya duduk dengan usahawan-usahawan kita ni, masalah mereka adalah pasar. Marketplace. Kita berniaga dekat pasar yang kecil. Jadi pada Ayuh Bangkit ketiga, saya dapat idea sebelum Ayuh Bangkit tu untuk kita wujudkan pasar kita sendiri. Yang ni yang kita orang Islam ni tak boleh balik pada mana solution dia, kena balik pada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini Allah sebut dalam Al-Quran ni. Terdapat pada diri Rasulullah itu satu contoh suri teladan yang baik. So kita nak balik mana-mana, kita tengok Nabi buat apa. Rupa-rupanya Nabi 13 tahun di Mekah. Pembinaan tauhid, akidah, ini yang kita belajar kat sekolah lah. Tapi apabila berlakunya hijrah Rasul daripada Mekah ke Madinah, antara perkara yang terpenting yang Nabi buat adalah mewujudkan pasar orang Islam sendiri. Betul. Sebab pada waktu itu pasar dikuasai oleh Yahudi yang menipu timbangan, yang membuat orang kata unnecessary operation kepada penduduk-penduduk di Madinah. Maka pasar Islam dibina pada waktu itu. Itulah menjadi asas. Itulah kita dapat idea, kita follow Nabi lah, nak follow siapa lagi. Betul. Jadi atas sebab itulah Malakot Mall diwujudkan. Bukan hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam pun ada. Kalau datang kat Malakot Mall ni ada je. Cuma mungkin ada orang yang tak faham. Ada orang yang tak nampak the big picture. Jadi itulah sedikit. Bukan eksklusif untuk bukan orang Islam sahaja. Orang bukan Islam pun kita alu-alukan. Dan malah memang kita wajib bekerjasama untuk membina negara kita yang tercinta ni. Masya Allah. Subhanallah, satu visi dan misi yang besar dan jelas, subhanallah. Tapi coach tadi coach sebut 2019 coach buat coaching untuk Mari Bangkit. Ayuh Bangkit. Sebelum tu lagi coach buat berkaitan dengan Brainy Bunch. Sekarang Malakot Mall coach. Subhanallah, coach belah badan banyak ni. Jadi coach, masya-Allah, mana datang kekuatan dan sebenarnya kenapa coach buat banyak benda sekaligus ni? Betul. Orang kata tak boleh ke fokus ataupun dia ni semua benda nak buat. Betul, kenapa coach? Apa semangat? Piu, saya mungkin tadi saya cerita dekat Piu sikit tadi. Dan mungkin untuk semualah dengar sikit kan. Saya ni dibesarkan oleh keluarga angkat. Mak ayah saya yang ambil saya sebagai anak angkat ni, dia orang susah. Orang susah, tapi ada 3 orang adik-beradik angkat yang diambil lah. Dia orang buat babysitter, lebih kurang lah cerita pendek dia. Tapi mereka bagi semua kat saya. Saya sayang. Mungkin kekayaan tak ada pada waktu tu. Dan mereka tak ada apa-apa, orang miskin. Tapi bagi semuanya untuk kepada saya dan adik-beradik saya. Dan bila Allah dah bagi saya sedikit lah, bukan sedikit lah, banyak lah. Sedikit banyak rezeki daripada miskin tu, apa yang saya ada hari ni. Maka saya rasa satu tanggungjawab. Bila melihat kemungkaran, Nabi kata kan, bila nampak kemungkaran tu kita cegah dengan perbuatan. Kita nampak kemungkaran yang paling besar yang ada dalam ekonomi kita adalah pengamalan riba. Tanpa rasa sesal, ini masalah. Sebab bila kita guna formula riba ni, kita tidak akan dapat keberkatan sebab kita berperang dengan Allah. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kesan ni kita dah nampak dah. Kerana kita mengamalkan riba, kita belanja lebih trilion pun, kerajaan kita belanja pun, kita masih lagi tidak berjaya dalam ekonomi. Jadi atas sebab itulah saya kena buat macam-macam. Sebab nak tunggu orang, saya tak boleh nak tunggu orang. Saya jenis orang yang kita buat, alhamdulillah kita buat, Allah hantar
Saya tak boleh buat seorang-seorang. Tadi bila Piu sebut buat Brandy Bun, buat Malacca Mall ni, atas asbab Malacca Mall, bila kami buka, kami sebenarnya nak buka mall ya. Tak adalah nak pergi buka brand macam-macam. Tapi bila kita ajak kawan-kawan kita yang dah establish berniaga dalam ni, dia orang tak berani. Dia kata ni mall Melayu, takut tak boleh jadi apa semua. Jadi kami terpaksa ataupun dipaksa lah in a way develop brand-brand sendiri. Jadi alhamdulillah kurang setahun kita dah develop lebih 34 brand. Kalau tengok restoran-restoran yang ada kat Malacca Mall ni 90% kita punya. Masya-Allah. Bukan 90% lah, 95%. Subhanallah. Kita ambil tanggungjawab, kita ambil tindakan, kita buat sendiri. Saya boleh rumuskan dengan kata-kata Datuk Haji Failan Kamsah. Dia kata Rahmat, arang dan juga permata dua-dua berasal daripada karbon. Masya-Allah. Asal unsur elemennya karbon. Tapi yang dia jadi arang murah, yang jadi belian hanya kerana ada pressure, ada heat yang kuat. Jadi barangkali Coach Fazil kita ni dia tak bukan jenis orang duduk diam. Ada peluang dia bagi pressure pada diri dia untuk keluarkan lagi permata-permata yang banyak. Subhanallah. Jadi coach, saya doakan coach terus maju jaya. Saya dengar penerangan coach tadi bagaimana coach dan tim memang ada satu i'tikad, memang ada satu keyakinan bahawa hanya dengan mengikut Nabi SAW di situ ada kejayaan. Coach, boleh kita kongsikan lagi dalam cara hidup Rasulullah tu yang memang coach amalkan dan juga tim. Moga-moga ada penonton yang boleh ikuti juga dan contohi gaya kerja, gaya hidup yang Nabi amalkan, yang juga coach dan tim amalkan. Ya, terima kasih Piu. Yelah, kita nak sebut ni malu juga kan. Bukanlah kita ni orang kata apa nak boleh jadi referral sangat, tapi mungkinlah bagi semangat. InsyaAllah semangat pada orang lain. Satu, kita tahu, kita kena faham jelas bahawa fungsi-fungsi Nabi dihantar ke muka bumi ni apa? Apa dia punya main agenda dia? Sebab itu yang nak jadi kita punya main tanggungjawab kita. Jadi kalau kita tahu kan 124,000 lebih lah kan, banyak calculation ni, tapi 124,000 lebih Nabi diutuskan ke seluruh dunia, ke seluruh dunia ni untuk membawa misi apa? Misi dakwah ilallah. Jadi kalau kita ni dalam kumpulan kami ni yang main sekali kita nak tanamkan ialah betulkan iktikad dulu, betulkan niat dulu. Kenapa kita dihantar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maknanya kita ni semua adalah pendakwa Allah. Bukan sekadar PU je. Betul semua. Bukan ustaz je. Coach pun kena jadi pendakwa juga. Jadi pertama kita kena amalkan kerja kita adalah hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ni sebagai pendakwa. Dan yang kedua Nabi sebut dalam satu hadis. Banyaklah hadisnya, tapi ini hadis yang sangat-sangat popular, yang mana Nabi kata apa? Yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang memberi manfaat. Tapi kita bagi manfaat ni, ajak makan pun bagi manfaat juga. Kan? Kita picit orang pun bagi manfaat juga. Dan kita tak tahu mana satu amal. Ini Allah sebutkan, Allah mencari amal yang terbaik. Tak tahu amal mana yang Allah terima, yang Allah kata, amal ni aku bagi kau syurga. Amal ni aku redha dengan kau. Dan kita ni, Piu, kita hidup zaman Nabi tak ada. Zaman sahabat senang. Sebab dia buat-buat je, dia bertanya Nabi, Nabi, Allah terima tak? Jadi, fokus utama antara sunnah yang paling kita fokus dalam kumpulan kami adalah fokus nak bagi manfaat pada ummah. Apa saja yang kita buat ni, apa manfaat dia? Kalau tak ada manfaat, tak payah buat. Nak buat program pun, macam bila PU panggil saya dalam program Ummati ni, memang bagi manfaat sangatlah. Nak menzahirkan kepentingan bagaimana hanya dengan ikut cara Rasulullah itulah kejayaan dunia dapat, kejayaan akhirat dapat, sebagaimana para sahabat dapat. Saya suka, subhanallah. Saya suka sangat-sangat. Tak tahu nak cakap macam mana. Respon terkedu. Tapi bila coach sebut ni, saya teringin lah coach satu benda coach. Boleh coach ya? Ni teringin kat lubuk hati kalau coach boleh tunaikan lah. InsyaAllah. Saya nak pergi office coach. Boleh? Jom. Saya nak tengok ruang kerja, subhanallah. Dan Allah. Kita dah asyik kat food street tapi tak makan-makan lagi ni kan? Tak apa, kita pergi. Kita pergi office dulu. Boleh coach ya? Boleh. Jom. InsyaAllah. Bismillah. Tuan-tuan jangan ingat bahawa Nabi buat kerja agama ni nak dapat untung dunia. Tidak. Nabi SAW meminang ataupun menikahi Sayyidatina Khadijah dengan mas kahwin 100 ekor unta. Sehingga Nabi menangis. Nabi kata apa? Aku sedih tengok kaum aku. Ada antara mereka yang makan daun-daun, ada antara mereka yang makan benda-benda keras sehingga menyebabkan mereka ni sakit perut dan mengeluarkan najis berketul-ketul seperti mana najis kambing.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya dalam perjalanan nak pergi solat, coach, saya pusing Malakat Mall ni satu kali nak tengok apa yang ada di dalam Malakat Mall. Masya Allah, terlampau banyak perkara-perkara baik. Mengimbau balik kenangan kita apabila kita pergi ke Tanah Haram. Bila kita nampak waktu solat, peniaga-peniaga tak perlu takut barang dia hilang. Semua orang akan solat di mana-mana, yang penting menghadap kiblat. Masya Allah, inilah yang saya harapkan jika banyak lagi konglomerat individu-individu insya-Allah yang boleh mencontohi Coach Fazil. Tuan-tuan dan puan, agama ni datang dengan harga yang cukup mahal. Dan Nabi SAW dan isteri baginda Nabi Sayyidatina Khadijah bukan orang miskin. Tuan-tuan jangan ingat bahawa Nabi buat kerja agama ni nak dapat untung dunia, tidak. Nabi SAW meminang ataupun menikahi Sayyidatina Khadijah dengan mas kahwin 100 ekor unta. Tuan-tuan, kalau kita tengok harga unta pasaran pada hari ini adalah RM10,000. Bererti Nabi SAW menikahi Sayyidatina Khadijah dengan mas kahwin RM10 juta. Dalam riwayat lain mengatakan 20 ekor, tapi tetap juga RM200,000. Bererti Nabi bukan orang miskin. Nabi keturunan bangsawan, Nabi keturunan orang kaya-kaya. Atuk Nabi Abdul Muttalib, kalau orang datang haji, sepanjang waktu haji itu Abdul Muttalib akan beri makanan secara percuma. Berarti Nabi orang kaya. Tapi kayanya Nabi apabila buat kerja agama, Nabi jatuh miskin. Sayyidatina Khadijah apabila meninggal dunia, Nabi menangis sebab melihat Sayyidatina Khadijah yang dahulunya dinikahi, berharta, hari ini habis hartanya. Kerana agama. Hari ini kita harta pun tak ada. Maka kerana itu ada jihad ekonomi yang kita buat untuk adakan harta dan diinfakkan dalam Allah. Ini yang kita kena selesaikan sekarang. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa kata kekuatan ekonomi tidak penting? Satu ketika Nabi SAW dan keluarga besar Nabi Bani Hashim diberikan kata putus, berikan Muhammad atau kami akan sekat ekonomi kamu, kami akan pulaukan kamu. Ini peristiwa yang sangat besar bagi Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Abi Talib masih adalah sekasih kepada anak saudara dia, Coach. Masih adalah sekasih. Maka dia tidak benarkan kaum Quraisy ni apa-apakan sakiti Nabi SAW. Maka Abi Talib tak benarkan mereka ambil Muhammad SAW. Maka apa mereka buat? Orang-orang Quraisy berpakat semua Bani ni kata apa? Kita kenakan sekatan ekonomi. Kita kenakan sekatan ekonomi. Jangan siapa-siapa muamalah, jangan siapa-siapa jual beli, jangan siapa-siapa berjual gandum pada mereka. Menyebabkan selama 3 tahun Bani Muttalib dan juga Bani Hashim kebuluran. Sehingga Nabi menangis. Nabi kata apa? Aku sedih tengok kaum aku. Ada antara mereka yang makan daun-daun, ada antara mereka yang makan benda-benda keras sehingga menyebabkan mereka ni sakit perut dan mengeluarkan najis berketul-ketul seperti mana najis kambing. Hampir saja Nabi putus asa. Tapi alhamdulillah atas nikmat dan rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hantar tentera Ananai. Satu piagam yang telah dipakat oleh bani-bani yang ramai ini, mereka semua ni boikot ekonomi Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, diletakkan di depan Kaabah. Piagam tadi, sikit-sikit anak-anak itu makan dan selepas 3 tahun piagam itu gugur, maka secara rasmi terputuslah sekatan ekonomi. Tuan-tuan puan, bayangkan kalau kita tidak mempunyai kekuatan ekonomi, na'udzubillah min zalik, satu hari maka kita kena dengan orang-orang yang benci pada agama. Maka saya risau pada waktu itu. Kita akan lihat anak-anak kita kebuluran. Kita akan lihat isteri-isteri kita diperlakukan dengan buruk. Maka mari kita hari ini insya-Allah ambil sedikit semangat daripada baginda Nabi SAW dan juga sokong perjuangan memperjuangkan ekonomi Islam insya-Allah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati orang-orang yang berjihad di jalan Allah, memikirkan ummah insya-Allah. Coach, terima kasih Coach. Terima saya sebagai tamu. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana jemput saya. Allahu Akbar. Mungkin sedikit boleh ya, Pio. Kita ni semua kita kulun nafsin zaikatul maut. Semua kita akan mati. Dunia yang hebat mana kita ada ni, semua kita akan tinggalkan. Jadi inilah saya rasa program Ummati ni harus kita harap menjadi pencetus kepada melahirkan kesedaran bahawa tidak ada jalan lain untuk kita mencapai kejayaan dunia dan akhirat selain daripada ikut cara Rasulullah. Jazakallahu khairan jazak. Terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kami daripada awal hingga akhir. Saya mendoakan para kru, tetamu dan juga penonton di rumah, insya-Allah kita berkumpul kembali di Telaga Kautsar dan minum dari tangan Nabi SAW, air Telaga Kautsar yang menghilangkan dahaga selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rasulullah, kita yakin kita ni tak ada kuasa apa tanpa apa yang Allah bagi pada kita. Nak tinggal maksiat pun kita tak mampu kalau Allah tak bagi. Tapi kalau dengan doa Rasulullah, mohon untuk Allah tengok usaha-usaha kita ni, bagi kita pandangan kesian pada umat yang hari ini. Kita banyak sangat yang jauh terpesong. Jadi kita mohonlah, kalau saya tanya saya ni, saya minta sangatlah agar didoakan usaha-usaha kita ni diberi kejayaan. Sebab dengan kejayaan ini, dia akan menaikkan semula keyakinan orang biasa, orang biasa kepada agama kita. Dan ini akan menyelesaikan masalah dunia. Itulah, kita tak ada minta apa lagi lah. Minta Allah redha dengan usaha kita, terima sebagai asbab untuk kita dilindungi daripada api neraka, dilindungi pada siksa kubur, masuk syurga tanpa hisap. Itulah kita nak minta.